غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Alhamdulillah, akan sambung lagi perbincangan kita tentang akidah tentang sufik untuk ekonomi pada pagi yang mulia ni. Dan kita telah pun sampai kepada minggu yang ke-9. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita. Okey, jadi sebelum kita mula kelas, ada apa-apa awak nak tanya? Awak ni semua depan saya ni. Kita mula lambat sikit. Agak hujan tadi perjalanan saya, jadi perlahan lambat sikit lah. Okey, ada apa-apa soalan berkenaan dengan tugasan ataupun berkenaan dengan topik-topik kita? Semua-semua cuba bagi tanda awak ada depan saya ni. Okey, apa lagi, mana lagi? Asma Wahida ada. Okey, lain-lain? Mana yang lain-lain ni? Ada depan saya ni ke? Okey. Apa lagi saya tak nampak ni? Syuhada ada, syuhadah. Ada Izati, ada Izati. Okey, so tak ada apa-apa soalan So kalau tak ada soalan, insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang usul fiqh untuk ekonomi. Okay, Alhamdulillah, dalam perbincangan kita telah pun sampai kepada tajuk berkenaan dengan Dalailul Alfaz. Dan saya kira tajuk tentang Dalailul Alfaz ni telah pun selesai kita bincangkan lah kan. Ada apa-apa soalan tentang Dalailul Alfaz? Apa yang ingat tentang Dalailul Alfaz? Apa dia amar? Siapa boleh jawab? Minta seorang jawab. Anis, apa dia amal Anis? Perintah. Jadilah. Siapa nak jawab? Amal perintah. Okey. Nahi. Nahyu, nahi. Larangan. Okey, good. Okey, apa dia hakikat? Hakikat dan majaz. Ingat kita baru bincang hakikat dengan hakikat makna sebenar. Okey, betul Syafiqah. Majaz? Makna sebalik. Macam singa. Apa dia Zudin? Tak dengar? Makna yang bukan yang dia nak nyatakan daripada Makna yang tersembunyi ataupun kiasan. Mudah awak faham kiasan lah. Okey, hakikat dengan majaz. Mujmal dengan mubayyan. Apa dia mujmal? Siapa boleh jawab apa dia mujmal? Baik. Ada ramai yang jawab tadi. Hakikat dengan majaz tadi. Lafaz yang tidak jelas. Okey, betul Amirul. Mujmal ni adalah sesuatu lafaz yang tidak jelas kan. Okey, lawan kepada mujmal apa dia? Iaitu mubayyan. Mubayyan adalah bermaksud lafaz yang jelas. Okey. Apa lagi? Zahir dengan muawwal. Kita juga ada belajar nasih dengan nasah. Apa nasah? Apa maksud nasah? Nasah, dalam bab nasah ada nasih dengan mansuh. Siapa ingat?
Tak ada siapa yang ingat? Atikah apa dia Atikah? Menurut Atikah Osman. Apa bab nasah cerita pasal apa? Yang ditukar hukum lama yang ditukar kepada hukum yang baru. Ya, Fiza. Okey, terima kasih. Nasah adalah pembatalan hukum. Ha. Nasih yang membatalkan, mansuh yang kena batalkan. Maknanya dalam bab nasah. Bab nasah kita dah bincang ada hukum-hukum yang lama dan ada hukum-hukum yang terkini yang membatalkan hukum yang lama. Okey, dan satu lagi kita dah bincang juga zahir dengan muawwal. Yang ni agak apa? Agak susah sikit faham, tapi siapa yang ingat apa dia zahir dengan muawwal? Siapa tahu? Zahir dengan muawwal. Dua andai yang masuk. Okey, itu yang zahir. Yang zahir ni maksud yang tertulis, yang kita nampak. Kalau tertulis tu dia suruh buat, tertulis tu berbentuk larangan, tertulis tu berbentuk arahan, tertulis tu sebut satu jumlah yang tertentu. Itu sesuatu maksud zahir. Yang muawwal ni kita guna maksud lain. Contoh kalau zahir tu dia tulis wajib, tapi kita kata tak wajib. Kalau zahir tulis 3, mungkin kita kata 1. Kalau zahir kata haram, tapi kita kata tak haram. Itu muawwal. Muawwal ni maknanya dia makna yang berbeza dengan makna yang zahir. Okey, so itu dalailul alfaz. Perbahasan tentang lafaz-lafaz hukum. Perbahasan tentang apa? Uh, apa yang kita faham daripada segi bentuk-bentuk lafaz. Okey. InsyaAllah pada pagi yang mulia ni kita akan sambung perbincangan kita tentang hadis Nabi SAW ataupun dalil-dalil lain daripada Al-Quran. Okey. Sekejap Okey. So untuk pagi ni kita akan bincang tentang hadis. Salah satu daripada sumber hukum dalam Islam adalah hadis. Berkenaan dengan Al-Quran, kita dah bincang bahawasanya kita dah sebut awal-awal dulu dalam nak mengeluarkan hukum, kita kena merujuk rujukan ataupun sumber pengambilan hukum yang betul. Iaitu sumber hukum dalam Islam, pertamanya kita refer kepada Al-Quran, refer kepada As-Sunnah, refer kepada Ijma' dan Qiyas. So Al-Quran kita dah refer, iaitu apa maksud Al-Quran? Iaitu Al-Quran ni adalah perkataan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Membacanya adalah ibadah. Begitulah juga Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir. Lepas tu jumlah ayatnya. Begitulah juga Al-Quran ni fokus utama kalau dalam bab hukum adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum hakam. Ayat yang cerita tentang riba, ayat cerita tentang rasuah, judi, solat, zakat dan sebagainya lah yang berkaitan dengan hukum. Sebab itulah dulu kita saya ada sebut dalam slide pun saya rasa ada, iaitu dalam hukum-hukum dalam Islam daripada segi hukum yang ada dalam Al-Quran ada lebih kurang ada macam saya rasa dalam 500 ayat. 500 ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum, ayat-ayat hukum. Okey, so pagi ni insya-Allah kita akan tengok dalil-dalil lain lagi. Kalau boleh kita refer balik kepada ini slide kita yang dulu-dulu.
Kita dah bincang juga dulu takhsis, umum, khusus kan. Amar, nahi. Okey, ni Al-Quran. Okey, Al-Quran adalah wahyu Allah turunkan kepada Jibril. Lebih kurang sekitar 500 ayat. Okey, berkenaan dengan hukum-hukum. Wasiat, jual beli, siasat, riba, rasuah dan sebagainya lah. So ini Al-Quran. So Al-Quran salah satu daripada sumber hukum dalam Islam. So maknanya bila kita nak mengeluarkan hukum, sebab usul fiqh ni tujuan dia nak mengeluarkan hukum. So bila kita nak keluarkan hukum, kita first refer kepada Al-Quran. Kehujahan, ciri dia, jenis-jenis lafaz ataupun yang kita bincang tu lah. Dalail alfaz tu. Begitulah juga insya-Allah pada pagi ni kita akan bincang pula sumber hukum yang kedua iaitu as-sunnah. Okey. Apa dia sunnah? Sunnah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada sunnah ni sama ada perbuatan ataupun perkataan ataupun pengakuan. Okey, sunnah adalah sumber kedua hukum Islam yang disepakati sesudah daripada Al-Quran. Sunnah yang diterima adalah sunnah yang musnad, iaitu sunnah yang bersambung. Musnad ni maksudnya bersambung sanad dia. Maknanya daripada Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampailah hadis tersebut ditulis dalam buku. Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dia menghimpunkan hadis-hadis Nabi. So Imam Bukhari ambil daripada A ambil daripada B ambil daripada C sampailah kepada Nabi bersambung-sambung. So itu maksud musnad. Bagi mursal pula, mursal ni ada dalam sanad dia tu ada yang gugur. Contoh mursal Contoh hadis mursal mula-mula daripada Nabi. Nabi cakap sesuatu. Dengar di sahabat A. A bagi tahu kepada B. B bagi tahu kepada C. C bagi tahu kepada D. Okey, di sini start daripada D ni dia dibukukanlah. Ditulis dalam buku. Kalau musnad daripada Nabi sambung A, B, C, D. Tetapi kalau mursal ni D ambil daripada C, C kata dia ambil daripada A. B ni dia tinggalkan, dia gugurkan. Macam mana orang tahu? Contohnya C ni seorang yang hidup 200 tahun sesudah kewafatan Nabi. Yang ni yang hidup 50 tahun sesudah kewafatan Nabi. Orang dia fikir tak logik lah. C ni terus jumpa A sebab dia orang zaman yang berbeza. Orang kata mesti C ni ambil daripada seseorang tapi dia tak sebutkan. Dia hanya sebut C. Katalah C ni tabi'in namanya Ahmad. A ni kita katalah sahabat Nabi. Sahabat. B ni tabi'in. C ni tabi'ut tabi'in. Kau tahu kan siapa sahabat, siapa tabi'in? Sahabat ni orang yang berjumpa dengan Nabi sendiri. Dia dikira nama istilahnya sahabat-sahabat. Lepas tu tabi'in ni pula orang yang berjumpa dengan sahabat. Dia tak berjumpa dengan Nabi, dia berjumpa dengan sahabat je. Dia sempat sezaman dengan sahabat. Tabi'in ni pula golongan yang dia sempat berjumpa dengan tabi'in. Dia tak berjumpa pun dengan sahabat. Sebab zaman dia orang dah berbeza, zaman yang jauh lah. Tapi dalam hadis mursal, C ni tabi'ut tabi'in, dia kata tabi'ut tabi'in saya ambil daripada sahabat A. Orang kata, awak kan tabi'ut tabi'in tak sempat jumpa dengan sahabat, macam mana awak kata terus ambil hadis daripada sahabat? Maka dia tak boleh diterima. So hadis ni secara umumnya hadis mursal yang digugurkan sahabat, maka ia adalah tidak diterima secara umumnya lah. Tapi adalah seorang dua yang Imam Syafi'i kata dibenarkan sebab kita dah kenal dia. Kita dah tahu siapa tabi'in yang digugurkan tu. Okey, itu hadis mursal. Okey.
Satu juga, sebelum kita pergi lebih jauh, dia ada sebut kat sini apa yang telah dibincangkan dalam Dalailul Alfaz dahulu, perbincangan kita sebelum ni, maka ia adalah juga terpakai perbincangan tentang sunnah. Maknanya perbincangan tentang as-sunnah ni, perbincangan pertamanya tentang Dalailul Alfaz. Yang ni kita dah bincang dulu kan. Masuk Dalailul Alfaz tu kita dah bincang tentang amar, nahi, kita dah bincang tentang umum, khusus. Kita dah bincang tentang apa? Hakikat, majas. So dalam lafaz ni juga wujud pada hadis-hadis Nabi. Sebagaimana juga wujud pada Al-Quran. Ada dalil-dalil Al-Quran yang bersifat umum. Begitulah juga ada dalil-dalil hadis Nabi yang bersifat umum. Ada dalil-dalil Al-Quran yang bersifat khusus. Nasah masuk. So semua benda tu terpakai juga kepada hadis Nabi. So sebab itulah sebagaimana yang kita dah bincang dahulu. Ada umum tu pada Al-Quran ditaksiskan oleh hadis. Ada umum tu pada hadis ditaksiskan oleh Al-Quran. So perbincangan tentang Dalailul Alfaz sebagaimana ada yang kita dah bincang dulu, maka dalam sunnah pun ada dah. So kita dah tak cover dah sebab kita dah bincang kedua-duanya dalam soal Dalailul Alfaz. Okay. Selain daripada itu juga, bila kita bincang tentang as-sunnah ni sebagaimana definisi di atas ni, sunnah terbahagi kepada dua. Sunnah qauli. Sunnah qauli ni maksud sunnah perkataan. Apa yang diucapkan oleh Nabi. Yang keduanya sunnah fi'li. Sunnah perbuatan. Fi'li ni perbuatan. Qaulun adalah ucapan. Dan sunnah takriri maksudnya berkaitan dengan pengakuan. Pengakuan ni maksudnya Nabi tengok, Nabi tahu, tapi Nabi tak cakap apa-apa. So dia adalah sunnah juga. Sebab kalau benda tu tak betul, Nabi tengok depan mata Nabi, Nabi tahu, Nabi kena tegur. Sebab dia adalah tugas seorang Nabi menyampaikan. So kalau benda yang tak betul, Nabi kena sampailah bagi tahu dia tu tak betul. Tapi bila Nabi senyap, maka seolah-olah dia sebagai satu pengakuan secara tidak langsung bahawasanya perkara tersebut adalah dibolehkan. Okey, itu jenis-jenis sunnah. Okey, contoh sunnah, kita tengok contoh-contoh sunnah iaitu sunnah fi'li apa dan sebagainya. Ya. Okey, sunnah qauli berkaitan dengan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkataan. Qaul ni maksudnya perkataan. Berkaitan dengan ucapan. Okey. Larangan tentang apa jual beli sebagaimana telah pun dibincangkan dahulu. Kan Nabi cakap kan? Qaul ni ucapan. Kan Nabi ucapkan. Nabi kata, Nabi larang jual beli. Ada unsur gharar, naha Nabi melarang. Nabi kata jangan, kan? Ataupun Nabi suruh. Nabi suruh apa? Sempurnakan janji. Nabi suruh kalau jual beli adanya khiyar. So Nabi cakap. So perkataan yang diucapkan oleh Nabi, kita panggil dia sunnah qauli. Ibadah di kandang unta. Nabi cakap lah, jangan kamu bersemayang di kandang unta. So ulama' pun ada bincang lah, kenapa Nabi cakap gitu, apa sebabnya. Najis ke ataupun daripada segi ada sebab lain. So dia orang pun bincang lah, sebab itu adalah ucapan Nabi. Ucapan Nabi adalah sumber hukum.
perintah berwuduk apabila memakan daging dibakar. Nabi juga cakap. Nabi pernah cakap dalam satu hadis, Nabi kata tawaddau. Nabi kata berwuduklah. Sebagaimana apabila kamu makan daging yang dimasak secara dibakar. So Nabi cakap. Hadis tentang niat. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Hadis tentang la darar wa la dirar. Dan beratus-ratus, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu hadis yang berkaitan dengan ucapan Nabi. Yang keduanya, hadis berkenaan dengan fi'liyah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi semayang. So kalau orang nak tahu Nabi semayang macam mana? Orang tengok perbuatan Nabi. Sebab perbuatan Nabi, kalau Nabi tak khususkan untuk dia, maka perbuatan tersebut terpakai untuk semua. Kita dah bincang dulu kalau perbuatan itu khusus untuk Nabi, kita tak boleh ikut. Nabi berkahwin lebih daripada 4 orang. Lepas tu Nabi boleh masuk masjid dalam keadaan berjunub. Nabi bangun daripada tidur, tak ambil wuduk. Nabi apa lagi? Ada macam-macam lagi lah. Nabi tidur tak ambil wuduk. Lepas tu macam-macam lagi lah. Yang khusus untuk Nabi. So yang ni kita tak boleh ikut. Tetapi kalaulah yang tak khusus untuk Nabi, apa yang Nabi buat berkaitan dengan ibadah, maka kita wajiblah ikut. Sebab sunnah fi'liyah berkaitan dengan perbuatan Nabi dalam soal ibadah. Dalam soal ibadah, haji, solat, puasa, haji, azan, qomat. So semua ni adalah perkara-perkara yang bila Nabi buat, maka wajib kita ikut. Nabi puasa macam mana, perbuatan haji Nabi, macam mana Nabi tawaf, sa'i, wukuf dan sebagainya. Azan Nabi, qomat, azan dan qomat ni, wallahualam, Ustaz rasa azan dan qomat ni dia masuk di bawah hadis perbuatan, hadis percakapan. Sebab Ustaz ingat hadis berkenaan dengan azan dengan qomat ni, ada seorang sahabat tu dia mimpi. Bila dia mimpi, dalam mimpi dia tu, dia mimpi dalam mimpi tu dia berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan seseorang lah dalam mimpi dia tu, menceritakan tentang cara azan dan cara nak qomat. Cara azan, kalau orang Kristian, bentuk azan dia lah, maknanya bentuk dia panggil orang nak beribadat, orang Kristian ni adalah dengan apa? Kalau Kristian dia panggil orang dia untuk ibadat, guna apa? Siapa tahu? Guna loceng. Ya, betul Anis. Guna loceng. Orang Kristian dia gunakan loceng. Orang Yahudi juga dia ada cara panggilan dia. Lalu orang tua yang dalam mimpi sahabat ni, dia ajarlah sahabat ni. Dia kata, maukah engkau aku ajarkan satu panggilan dalam Islam di mana bila dipanggil, orang akan datang. So orang tua dalam azan tu, dalam mimpi tu dia pun ajarlah sahabat ni tentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentuk azan yang ada pada hari ni lah. Lalu orang tua ni, sahabat ni pun sedap esok paginya, lalu dia berjumpa lah dengan Nabi SAW. Dia pun ceritakanlah apa yang dialami dalam mimpi dia. Dia berjumpa seorang tua, lepas tu orang tua ni pun ajarlah dia tentang azan. Rupanya benda yang sama juga, mimpi yang sama juga dialami oleh ramai sahabat-sahabat lagi. Sahabat-sahabat yang lain. So bermula daripada hari itulah, maka Nabi pun memerintahkan sahabat, antaranya yang paling terkenal, nama sahabat tersebut untuk azan. Siapa? Sahabat yang paling terkenal azan yang paling sedap. Ada orang kata, tak adalah. Ni tapi dia punya panggilan, dia punya cara dia azan itu memang kesukaan Nabi. Siapa? Muazzin yang terkenal, sangat terkenal zaman Nabi. Sampai sekarang pun nama dia diabadikan dalam tugas-tugas di masjid. Siapa nama dia? Bilal. Pada hari ni pun
Kalau hari ni kalau kita tengok salah satu tugas-tugas yang ada di masjid adalah tugas seorang Bilal. Padahal Bilal itu asalnya adalah nama seorang sahabat muazzin di zaman Nabi yang ditugaskan untuk azan. Okey, so azan ni maknanya dia bukan perbuatan Nabi lah, dia perbuatan sahabat tetapi dia adalah dengan ucapan daripada Nabi. Nabi kata, Nabi suruh, teruskanlah azan sebagaimana yang diajar dalam mimpi tu. Okey, begitulah juga contoh sunnah takririyah. Contoh sunnah takrir. Takrir ni berkaitan dengan pengakuan. Maknanya Nabi tengok, Nabi tahu tapi Nabi tak tegur pun. Pengakuan sahabat terhadap satu perkara kita juga termasuk apa yang dilakukan oleh sahabat zaman Nabi, diketahui oleh Nabi dan beliau tidak menyanggah. Contohnya memakai cincin perak. Hadis ni mana Nabi duduk seorang lelaki duduk berhampiran dengan Nabi, lelaki ni pula memakai cincin daripada emas. Lelaki ni pakai cincin daripada emas. Bila begitu Nabi berpaling daripada lelaki ni. Nabi tunjuk tak sukalah, tak berkenan. Nabi tengok dia orang ni pakai cincin emas, Nabi berpaling. Lalu Nabi pun lelaki ni pun dia tukar cincin dia daripada cincin emas dia pakai cincin daripada besi. Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah pakaian ahli neraka, iaitu yang cincin emas tadi itulah. Lalu lelaki tersebut bangun dan kembali kepada Nabi dan memakai cincin perak dan Nabi diam sahaja. Maknanya bila lelaki tersebut memakai cincin perak, maknanya Nabi diam. So diam Nabi menunjukkan Nabi setuju. Kalau diam tu tanda setujulah. Kalau benda tu tak boleh, Nabi akan tegur. Begitulah juga sebagai ulama menyebutkan contoh akad jual beli salam. Di mana mana keharusannya berdasarkan pengakuan. Itu Nabi tak menyatakan keharusannya. Ini mafhum lah. Maknanya Nabi tak kata hukum jual beli salam tu boleh. Nabi tak katalah. Dan jual beli salam itu hukumnya adalah boleh. Nabi tak kata itu. Tapi Nabi kata siapa yang nak buat jual beli salam, maka hendaklah dia memenuhi syaratnya. So apa yang orang faham, maknanya jual beli salam tu boleh. So apa yang orang faham, mafhum lah. Mafhum, Nabi tak cakap pun jual beli salam tu boleh. Tapi Nabi mengucapkan syarat untuk buat jual beli salam. So maknanya orang faham lah. So maksudnya kalaulah kita cukup syarat tu, bolehlah kan? Tapi kalau orang lain kata, Nabi tak cakap boleh pun. Nabi hanya cakap syarat je. So orang faham lah. Kalau dah cakap syarat tu, maknanya kalau dah penuhi syarat, bolehlah. Ataupun istilah mafhum yang kita dah belajar sebelum ni lah. Bahkan sebagian ulama juga menyebutkan contoh pengakuan Nabi ialah cara pakaian, cara bermuamalah sebagainya dilakukan oleh sekeliling di zaman Nabi. Nabi tak menegahnya. Kan Nabi, apa yang berlaku di sekeliling Nabi, cara orang pakai, makan, minum, cara dia duduk dan sebagainya, cara dia orang bermuamalah, berjual beli dan sebagainya, mana-mana yang Nabi tak tegur tu, maka bolehlah. Kalau tak boleh, Nabi akan tegur. Sebagaimana Nabi tegur pernah dalam satu hadis, Nabi berjalan di pasar. Lepas tu, Nabi pergilah kepada seorang penjual tamar. Nabi pergi kepada seorang penjual tamar, lalu Nabi pun masukkan tangan dia di dalam longgokan tamar tadi. Bila keluarnya tangan Nabi daripada tamar, longgokan tamar tu, tangan Nabi basah. Maknanya penjual ni dia cuba menipu. Yang tamar yang di atas berkilat-kilat lah. Cantik je nampak. Berkilat-kilat. Tetapi rupanya tamar yang di bawah tu dah lembik-lembik. So kalau orang beli, orang nampak atas dia cantik je. Orang pun beli. Sebenarnya kat bawah tu dah lembik. So Nabi pun tegur, apa ni? Okay. So kalau benda tu tak betul, Nabi tegur. Nabi kata kepada penjual tamar tu, apa ni? Penjual tu pun kata, dia cuba nak buat alasan lah. Penjual tu pun kata bahawasanya
Ditimpa hujan. Nabi kata kalau macam tu, letaklah dekat atas. Maknanya supaya orang nampak. Ada yang elok, ada yang ditimpa hujan. Tapi tak bolehlah menutupi yang ditimpa hujan dengan yang elok. So kalau benda tak betul, Nabi akan tegur. Tapi kalau benda tu, Nabi tengok orang buat jual beli, Nabi senyap je, maka secara mafhumnya, dia adalah dibenarkan. Begitulah juga contoh yang paling masyhur lah. Paling masyhur apa? Makan dog. Tahu dog apa? Apa tahu Dok, dog? terima kasih. Dog, dog ni dia biawak. Tapi dia biawak padang pasir. Dia beza sikit lah Biawak padang pasir. Biawak padang pasir ni dia berbeza dengan biawak di tempat kita ni. Biawak di tempat kita ni, pertamanya dia duduk di dua alam. Lepas tu dia makan bangkai dan sebagainya lah. Bukan benda-benda yang kotor, jijik. Tapi kalau biawak di padang pasir sana, dipanggil dog tu, dia makan tumbuh-tumbuhan. Dia makan sayur-sayur. Lepas tu pula, sifatnya pula, dia ni duduk di hanya satu alam saja. Dia duduk di atas padang pasir. Dia tak duduk di apa di air. Dia memang tak ada air dah pun. So itu perbezaan biawak padang pasir. Bentuk dia lebih kurang sama, memang samalah bentuk dia. Cumanya beza sedikit daripada segi kuku, daripada segi jari dia lah. Kalau biawak ni tak silap ustaz dia ada lima jari. Tapi kalau biawak padang pasir ni dia ada 4. Kalau awak tengok orang ada nak jual dog, dog ni dia memang binatang yang berkhasiat. Binatang yang kita boleh buat macam-macam. Boleh makan, boleh. Ada kawan ustaz tu dia pergilah rumah kawan dia masa duduk kat Mesir lah. Dia pergi tu, lepas tu kawan dia pun jamulah masakan. Dia masak, dia sembelih binatang. Kawan ni pun makan. Oh sedapnya dah. Lalu dia tanya, ni daging apa? Nak kata daging ayam, bukan daging ayam. Tapi dia kata sedap betul. Kawan ni kata, ini daging dog. Daging dog ni bagus dia orang kata makan panas badan. Badan jadi panas, bagus, segak ni lah. Darah tu mengalir dengan cantik. Peredaran darah tu baik. So dog. Dog ni memang berharga. Ada orang ternak pun di Malaysia untuk ubat. Namanya ubat-ubat untuk dalaman lah. Kuat, kuat dalam. Untuk orang lelaki, power, dog lah. Okey. So dalam hadis berkenaan dengan dog ni, seorang sahabat tu nama dia Khalid bin Walid. Dia makan dog. Nabi ada kat situ. Nabi senyap. Nabi tak makan pun. Lalu sahabat ni, Khalid bin Walid ni tanyalah Nabi. Haram ke ni Rasulullah? Sebab Rasulullah senyap je kan. Rasulullah tak makan pun. Maknanya orang ingat kalau Rasulullah tak makan tu maknanya tak boleh lah. Tapi Rasulullah tak tegur pun. Rasulullah senyap je tengok orang makan. Lalu Nabi kata tak. Bukannya tak boleh makan. Tetapi Nabi yang memang tekak. Nabi ataupun Nabi memang tak makanlah bab ni. Tetapi benda tu boleh makan pun. Sebab Nabi tak tegur pun awal-awal dulu. Okey, contoh ikrar. Banyaklah. Yang ni pun Ustaz dah sebut. Tentang apa? Contoh ikrar yang kita dah sebut tadi lah. Hadis-hadis ni semua dah kita dah sebut tadi. Okay. So itu contoh bagaimana apa yang berkaitan dengan hadis-hadis yang termasuk di bawah kategori ikrar. Maknanya pengakuan Nabi. Nabi tahu benda tu berlaku. Sama ada Nabi nampak sendiri, sama ada Nabi dengar, sama ada Nabi tengok sendiri. Tapi Nabi tak tegur, maka benda tu boleh buat. Iaitu pengakuan ataupun ikrar. Okey. Sampai ke situ ada soalan? Okey, tak ada
Okey. Ni. Okey, saya cuba habiskan dalil-dalil yang disepakati hari ni. Okey. Ni ada sedikit perbahasan tentang perbuatan Nabi. Tadi Ustaz ada sebut bahawasanya bila sebut hadis ataupun sunnah ni benda yang sama lah. Hadis ataupun sunnah ni jangan confuse pula. Kejap Ustaz sebut hadis, kejap Ustaz sebut sunnah. Hadis. Hadis ataupun sunnah benda yang sama lah, interchangeable. Okey. Dalam konteks hukum ni lah. Okey. So Ustaz ada sebut hadis berkenaan dengan hadis fi'li, hadis perbuatan. Hadis perbuatan ni perbuatan Nabi. So dalam perbuatan Nabi ni, dia ada perbahasan ulama-ulama usul fiqh tentang skop perbuatan Nabi. Sebabnya dia berbeza dengan ucapan Nabi. Kalau ucapan Nabi, ucapan tersebut bersifat umum. Maknanya bila Nabi cakap kepada sahabat. Bila Nabi cakap kepada sahabat, pastilah tujuan Nabi cakap tu supaya sahabat dengar apa yang Nabi cakap dan ikut apa yang Nabi ucapkan tu. Maknanya kalau Nabi suruh, sahabat kena buat lah. Sebab kalau Nabi larang, sahabat jangan buat lah. So kalau sebab tujuan kita cakap kepada seseorang supaya orang tu ikut. Kalau benda tu tak berkaitan dengan orang tu, tak perlu cakap lah, kan? Kalau benda tu berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan kewajipan ke atas kita. So apa perlunya kita bagi tahu orang lain? Maknanya kita pakai untuk seorang lah. Tapi bila kita ucapkan kepada orang lain, maka tujuannya supaya orang lain tu buat apa yang kita suruh ataupun jauhi apa yang kita tak bagi. Okay, so perbuatan dalam konteks hukum, skop dia umum. Skop dia memang untuk orang lain semua terpakai. Dalam soal perbuatan, macam Ustaz cakap tadi, soal perbuatan Nabi SAW, kita kena duduk sekejap. Oh, ni perbuatan Nabi Okay, kita kena tengok dulu. Kita kena analisa dulu. Okey, sebab apa? Sebab ada beberapa skop perbuatan Nabi ni di atas dasar yang berbeza. Nabi mungkin buat itu di atas dasar dia sebagai seorang Nabi, perkara tersebut khusus untuk dia je seorang boleh buat, orang lain tak boleh buat. Ataupun apa yang dia buat itu sebagai dasar dia seorang Nabi, boleh kena sampai kepada orang lain, maka orang lain juga buat. Ada boleh jadi di atas dasar dia sebagai seorang suami, maknanya apa yang dia buat itu dalam konteks hubungan suami isteri. Ada apa yang dia buat itu dalam konteks dia sebagai seorang pendakwah, maknanya pendakwah buat begitu. Ataupun ada benda-benda yang berkonteks dia sebagai seorang pemimpin. So, pemimpin ni bila dia buat sesuatu tu dia atas dasar strategi dia. So mungkin benda itu sesuai zaman tu, strategi politik zaman tu, zaman sekarang ni dah tak sesuai. Ataupun ada strategi lain yang mungkin lebih tepat berdasarkan situasi semasa. So sebab itulah perbuatan Nabi ni dia ada perbuatan Nabi ni dia ada pelbagai dimensi. Dimensi dia sebagai seorang Nabi, dimensi dia sebagai seorang ketua negara, pemerintah. Pemerintah ni berkait dengan politik. Dalam dimensi dia sebagai seorang suami. Dimensi dia sebagai seorang manusia biasa. Apa yang dia buat itu di atas dasar manusia biasa. Apa yang dia buat tu adat kebiasaan. So ada beberapa dimensi lah. Itu sebab perbuatan. Kalau percakapan, dia tak ada dimensi-dimensi dah. Apa yang Nabi cakap tu, ikutlah. Apa yang Nabi larang tu, jangan ikut. Tapi bila apa yang Nabi buat, maka kita kena duduk sekejap, kita tengok. Ni atas dasar dimensi apa ni Okey, so kita kena tengoklah. Apa yang Nabi buat tu, kalau dia berkaitan dengan ibadah, maka apa kata ibadah? Perkara yang menghampirkan kepada Allah dekat atas seperti solat, puasa, nikah dan sebagainya, maka perbuatan tersebut juga dituntut dilakukan oleh umatnya dan tak hanya tertutup kepada Nabi seorang saja.
So bila berkaitan dengan ibadah yang tujuannya nak menghampirkan diri kepada Allah ataupun ibadah-ibadah khusus, Nabi semayang, puasa, haji Nabi dan sebagainya, maka yang ni apa yang Nabi buat, cara Nabi semayang, cara Nabi puasa, cara Nabi haji dan sebagainya, maka wajiblah kita ikut. Dia termasuklah dalam sumber hukum yang wajib diikuti. Okey, ada juga perkara-perkara yang khusus untuk Nabi yang kita tak wajib ikut. Ada yang khusus bila ada dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan tersebut khusus untuk baginda, maka skop perbuatan tersebut hanya untuk Nabi dan tidak termasuk umatnya. Contohnya berkahwin. Berkahwin lebih daripada 4, menerima penyaksian sahabat yang bernama Huzaimah dalam bab muamalat. Kisah Huzaimah ni dia bersumpah. Dia bersumpah, sumpah tu, dia bersumpah dengan Nabi. Dia kata, lupa-lupa dah, ingat lupa dah. Kisah Syahadatul Huzaimah ni, penyaksian Huzaimah ni. Mana penyaksian Huzaimah ni, dia tak nampak pun benda tu, tapi dia kata dia nampak. Dia tak nampak pun Nabi buat, tapi dia kata dia nampak. Lalu Nabi tanyalah, tadi masa engkau bersaksi tadi, engkau nampak ke aku buat? Huzaimah kata, aku tak nampak pun kau buat. Tetapi sebab engkau seorang Rasul, maka aku yakin pasti aku nampak. Apa benda tu memang bagaimana Nabi dakwa. So Nabi terima syahadat Huzaimah ni. Walaupun Huzaimah ni kalau penyaksian, kalau benda yang kita tak nampak, tapi kita cakap kita nampak, macam bohong. Tapi syahadah penyaksian Huzaimah ni, Nabi terima dalam bab muamalat. Berkahwin dengan lafaz hibah. Kalau kita kahwin, aku nikah, perkataan nikah. Tapi kalau Nabi berkahwin, tak ada nikah pun, tak ada lafaz nikah pun. Ada seorang wanita, tak lupa dah nama dia, isteri Nabi, dia serahkan diri dia kepada Nabi. Dia hibah. Diterima. Tapi kalau kita dengan nak kahwin dengan orang lain, tak boleh guna lafaz hibah, kena guna nikah lah. Harta peninggalan beliau tidak diagih sebagai faraid. Bersugi adalah wajib, bertahajud adalah wajib, tidak menerima zakat dan sedekah. So yang ni adalah wajib ke atas baginda ataupun perkara-perkara yang khusus kepada Nabi. Tak boleh orang lain kata, oh Nabi kahwin 4, boleh lah. Ataupun tak boleh kata Nabi kahwin dengan lafaz hibah. So kita pun tak payahlah. Kita pakai hibah je lah. Ataupun perkara-perkara lain. Okay. Tapi itu kalau tak ada dalil. Tapi kalau tak ada dalil, maka Nabi juga termasuk. Apa yang Nabi buat itu termasuk untuk diri dia, termasuklah juga untuk sahabat. Kalau tak ada dalil lah. Sebab kalau tak ada dalil, apa yang Nabi buat, maknanya benda tu boleh buat lah. Apa yang Nabi tak buat, benda tu tak boleh buat lah. Tapi kalau ada dalil, ada benda yang Nabi boleh buat, kita tak boleh buat. Ada benda yang kita tak boleh, kita boleh buat, Nabi tak boleh buat. Okay, so itu perbuatan Nabi. Dan termasuklah juga dalam soal ni, kadang-kadang orang bahas jubah. Ataupun Nabi pakai apa lagi? Nabi pakai jubah, perban. Apa hukum memakai jubah? Adakah dia termasuk dalam sunnah yang memang dituntut? Sebab sunnah ni sebab Nabi pakai jubah, maka kita juga dituntut pakai jubah. Ataupun tak dituntut pun. Nabi pakai jubah tu sebab orang Arab pakai jubah. Nabi pakai serban tu sebab orang Arab pakai serban. Macam mana? Cara Nabi makan, makanan Nabi. Contohnya makan buah tamar. Apa hukum makan buah tamar? Orang Arab makan buah tamar, Abu Jahal makan buah tamar, Nabi juga makan buah tamar. So yang ni kita nak kira macam mana ni? Siapa boleh bagi pandangan untuk jenis ni?
Cuba seorang, mesti biasa dengar kan, pakai jubah. Tengok ramai ustaz-ustaz pakai jubah. Siapa boleh bagi pandangan? Apa hukum pakai jubah? Siapa ada pandangan? Pakai jubah? Tak ada pandangan, pandangan harus kot ustaz pakai jubah. Pandangan saya jubah ini pandangan tradisi. Ada. Okey lagi. Okey, terima kasih atas pandangan. Pakai jubah, pakai serban, pakai apa? Pakaian-pakaian, capal, nabi dan sebagainya. Adat. Okey, macam ni. Jubah ni, kalau semata-mata dia jubah, dia adalah adat saja. Jubah ni semata-mata jubah dia adalah adat. Dia adalah tradisi. Okey. Samalah serban buah tamar ni tradisi. Di Arab memang pokok tamar banyak. Okey, tradisi. Dalam masa yang sama, Nabi pakai jubah. Nabi pakai serban, Nabi pakai makan buah tamar dan sebagainya lah. Asalnya dia adalah adat ataupun tradisi. Tetapi kalau Nabi buat, kita ikut tu bukan sebab orang Arab pakai. Kita ikut tu sebab Nabi pakai. Maka kita diberi pahala. Dipanggil istilah ni ittiba'. Ittiba' ni maksudnya kita ikut apa yang Nabi buat. Kita ikut tu bukan kita ikut orang Arab. Kita ikut tu ikut Nabi. So yang tu dapat pahala. Maknanya kita pakai kalau orang tanya kenapa pakai jubah. Dah saya nak pergi ke Mekah. Saya nak pergi ke apa. Nak pergi ataupun saya kawan saya bagi Arab. So kalau kita tak kaitkan dengan Nabi, kita tak dapat pahala apa-apa lah. Kita just pakai je jubah. Bagaimana kita pakai baju Melayu dan sebagainya. So tak ada unsur pahala pun. Sebab jubah ni hanyalah pakaian. Tradisi orang di sana. Tapi kalau orang tanya, pakai jubah hari ni. Ini kan Jumaat, sunnah Nabi. Nabi pakai jubah. Aku pun pakailah jubah. Saya yang tu dapat pahala. So pakaian ni tengok kepada niat je lah. Serban ataupun tamar. Kita makan buah tamar ni ikut sunnah Nabi. Berbuka dengan buah tamar. Orang kata apa? Sunnah Nabi. Tapi kalau berbuka dengan buah tamar, tapi bukannya niat sunnah. Niat buah tamar ni sebabnya tenaga. Kalau ikut sains, ikut perubatan, buah tamar ni dia cepat bagi tenaga. Dia nak menghadam tu, dia terus convert kepada tenaga. Tapi kalau makanan nasi ni dia lambat. Dia nasi kita kunyah, proses dulu pergi kat perut. Dia prosesnya panjang. Tu lambat jadi tenaga. Tapi kalau tamar ni kita makan, cuk tu jadi tenaga. So kalau niatnya kenapa makan buah tamar? Sebab nak cepat, nak bagi tenaga. So tak dapatlah pahala. Just makan buah tamar sajalah. Walaupun Nabi makan je kat buah tamar. Tapi kalau kita makan buah tamar, kerana makan buah tamar. Sunnah. So, bila kita sebut perkataan, maknanya kita niat dalam hati nak ikut sunnah, maknanya ikut Nabi, niatnya dapatlah faham. Sama lah macam capal kan. Kan kadang-kadang awak tengok orang yang pakai kopiah ke pakai baju, pakai bentuk capal tu. Kan bentuk capal tu dia macam mana? Adalah bentuk, tak pandai lah. Bentuk-bentuk capal tu kan. Capal. Kan. Ada kopiah, kadang kopiah bentuk capal tu. So kalau niatnya memang niat ikut Nabi, capal Nabi, so dapatlah pahala. Sebab Nabi pakai capal macam tu contoh. Tapi kalaulah niat orang Arab
tradisi saja, maka tidak dapat pahala. Sebab benda tu apa, kadar tradisi je. Makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan. Makan dengan tangan pun kalau fikir, kalau orang Cina, dia tak dapatlah sunnah kan. Cina Muslim lah. Dia tak dapat sunnah sebab orang Cina biasanya dia akan makan dengan chopstick. Tapi kalau orang Melayu pun, kalau kita makan dengan tangan, sebab niat Nabi makan dengan tangan, dapatlah pahala. Walaupun memang itu pun budaya kita kan. So benda tu juga banyak berkaitan dengan ni, niat. Okey. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Ini satu lagi isu berkenaan dengan jenis-jenis hadis. Hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang mana bilangan mereka adalah mustahil untuk mereka berbakat berbohong. Ini hadis mutawatir. Mutawatir ni hadis yang kita kata pasti. Yakin ada. Confirm. Kalau hadis ahad ni hadis yang tidak menepati syarat mutawatir. Maknanya kita kata boleh jadi dia hadis tapi ada sedikit kemungkinan dia bukan hadis. Hadis mutawatir ni boleh kata dari segi ni daripada segi ketulinan lah mutawatir dan ahad ni daripada segi ketulinan. Ketulinan. Tahap mana ketulinan hadis tu yang betul-betul Nabi cakap. Kalau hadis mutawatir ni tahap yang paling tinggi. Sebabnya kita kata macam mustahil dia orang berbohong. Hadis mutawatir ni contohnya lah. Satu hadis tu didengar oleh 10 orang. Sahabat dengar. Sahabat sampai pula kepada 10 orang lagi. 10 orang lagi. So kita kata mustahil lah. Kalau seorang menipu, mungkin yang lain tu tahu. Tapi kalau dah semua cerita yang sama, kita kata ini confirm. Memang Nabi confirm cakap begitu. Yakin, pasti memang Nabi cakap. Sebab cerita dia tu konsisten. Sama. Nabi buat macam ni. Nabi angkat tangan masa berdoa. 10 orang kata yang sama. 20 orang kata yang sama. Setiap peringkat tu. 10 orang sahabat kata benda yang sama. 10 orang sahabat tabi'in kata yang sama. So konsisten je bilangan tu. Kita kata ini confirm Nabi cakap. Takkanlah 20 orang setiap lapisan tu dia membohong pula. Takkanlah dia berpakat. Tapi kalau hadis ahad ni, hadis yang sedikit berbeza. Mungkin hadis ahad ni, orang kata Nabi dengar, Nabi cakap, dia pun dengar. Dia cerita dekat 5 orang. 5 orang tu cerita dekat 8 orang. So, bilangan dia tu, bilangan yang kita kata tak konsisten, yang kita kata mungkinlah, takut-takutlah. Yang pertama tu takut dia tersilap dengar. Ataupun yang pertama tu mungkin dia tertukar. Yang pertama tu mungkin dia terlupa. So kalau hadis ahad ni peringkat dia tu rendah sikit daripada peringkat hadis mutawatir. Maknanya kalau yang ni confirm yakin betul Nabi cakap ataupun kita kata peratusan dia mungkin peratusan dia 98% ataupun 100%. Tapi kalau hadis mutawatir ni mungkin kita kata peratusan betul-betul Nabi cakap, kita kata 80%, kita kata 85%. Maknanya ada lagi 20%, ada lagi 15% yang takut-takut benda itu tersilap ataupun periwayat hadis tu terlupa. Dia dengar lain, dia cakap kat Nabi, dia cakap dekat orang lain, lain. Nabi cakap 3, dia cakap kat orang lain 5. Ataupun dia tertukar. Yang ni bukan Nabi cakap, yang ni orang lain yang cakap. Dia tertukar, dia kata Nabi cakap. Iaitu adalah persen sedikit. Sedikitlah, sedikit. 20, 15. Tapi kalau yang ni, dah 10 orang, 20 orang daripada peringkat yang berbeza, cakap benda yang sama, kita kata ini confirm lah nak cakap apa lagi ni. So itu hadis mutawatir
dengan hadis ahad. Okey. Sampai kat situ ada apa-apa soalan? Ada soalan? Okey, tak ada. Kita rehat dulu Kita rehat dulu. Sekejap lagi kita sambung dalam 10 minit.
Okey, kita jumpa lagi. Uh, Okey, ada soalan tak? Dekat ni ada soalan? Ada soalan? Okey. Okey, so kita sambung lagi perbincangan kita tentang hadis kita dah selesailah. Uh, so kita dah faham tentang apa? Hadis Nabi SAW daripada segi apa? Jenis-jenisnya. Hadis ada perbuatan Nabi, percakapan Nabi, ada apa, pengakuan Nabi. Lepas tu hadis juga daripada segi perbuatan Nabi, ada perbahasan ulama melihat kepada dimensi. Ada hadis yang Nabi buat tapi di atas dasar dia sebagai pendakwah. Contohnya Nabi berdakwah secara sembunyi 3 tahun. Lepas 3 tahun, Nabi berdakwah secara terang-terangan. So sekarang ni adakah memang kita kena buat 3 tahun sembunyi-sembunyi, lepas tu kita buat terang-terangan, ataupun kita tak perlu, tengok kepada situasi. So ini berdasarkan kalau di atas apa yang Nabi buat di atas dasar pendakwah, so dia fleksibel. Kalau Nabi 3 tahun ada sebab-sebab tertentu, kerana pada zaman tu tekanan daripada orang Arab Jahiliah sangat kuat. Nabi buat sembunyi-sembunyi. Bimbang kalau buat terus-terus, takut penentangan tu terlampau sangat, orang yang nak menerima pun terkejut sangat. Jadi tak tercapai maksud. So Nabi buat perlahan-lahan. 3 tahun pula. Tapi kalaulah kita, contohnya kita boleh berjuang di medan yang lebih jelas, kita boleh terus melaksanakan kuasa yang kita ada. Contohnya kita menang pilihan raya. Kita dah diberi kuasa. Tak perlulah kita senyap-senyap lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tak perlulah. Kita terus saja buat undang-undang, terus saja berdakwah. Dan tak perlu kalau kita 3 tahun. Adakah mesti 3 tahun sebab Nabi buat 3 tahun? Tidak. So itu bergantung kepada situasi. Begitu juga apa yang Nabi buat di atas strategi dia sebagai ketua ketenteraan. Dia sebagai komander. So, bila komander ni, general ni, dia nak menetapkan daripada segi strategi peperangan. Pernah dalam satu hadis, Nabi sampai ke tempat, ni dalam cerita kisah Perang Badar ni. Dalam Perang Badar, Nabi pun mencadangkanlah satu tempat. Bila sampai di tempat namanya Badar tu, Nabi kata, okey, kita berhenti kat sini. Lepas tu ada seorang sahabat, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah tempat ni memang kau dapat wahyu kata suruh berada di tempat ni? Ataupun tempat ni hanyalah strategi politik, strategi peperangan? Nabi kata, tak, ini adalah hanyalah strategi peperangan. Nabi rasa tempat ni sesuai untuk kita berkemah, nanti nak berperang. Lalu sahabat ni mencadangkanlah. Dia kata, wahai Rasulullah gini, kalau daripada segi strategi saja, dia kata, saya cadangkan kita pergi pindah tempat lain. Tempat yang lebih hampir dengan air. Badar ni maksudnya telaga. Satu tempat yang mana tempat tu dia ada telaga. Sumber air. So sahabat ni dia cadangkan Nabi, kita pergilah berkemah dekat dengan sumber air. Sebabnya itulah dalam berperang di padang pasir pula, kalau kita menguasai sumber air, maka kita dah kekuatan dah dengan kita. Kalau musuh dia tak ada air, silap-silap gaya dia tak larat nak berperang. Haus. Silap-silap gaya balik kalah macam tu je. So itu contoh. Maknanya kalau semua benda tu Nabi buat kita wajib ikut, sahabat pun tak tanyalah. Sahabat ikut saja, tapi sahabat tahu. Ada benda-benda yang Nabi buat di atas dasar dia sebagai seorang Nabi yang wajib kita ikut. Ada sebagai dasar dia sebagai strategi sahaja yang boleh berubah. So begitulah juga apa pernah dalam satu hadis juga seorang sahabat Nabi pernah melalui kawasan kebun di Madinah, kebun tamar.
Nabi kata orang biasa orang mendebungakan tamar supaya tamar tu hasil dia banyak. Lalu Nabi kata kita tak payah debungakan lah. Mana tahu hasil dia lagi banyak. Kita tak payah debungakan. Seorang pun bila Nabi cakap macam tu, dia orang pun terima lah. Bila dia orang terima, maka tahun depannya hasil kurang. Sebab melalui pendebungaan tu buah akan jadi banyak. Tapi sebab dia tak dibungakan, Nabi tak kata tak payah debungakan, maka buah tak banyak. Lalu bila orang tak mengadu kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tahun ni buah tak banyak lah." Lalu Nabi tahulah sebab tak dibungakan. Lalu apa yang Nabi kata kepada sahabat? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia. Urusan dunia ni maksudnya apa? Cerita tentang bab tanaman, cerita tentang bab strategi, cerita tentang perkara-perkara urusan dunia. Maka yang tu tidak dikira sebagai sunnah yang wajib kita ikut sebiji macam tu. Tapi kalau dalam bab ibadah, dalam bab jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, so yang tu perlu kita ikut. Bab nikah tu perlu kita ikutlah. Tapi bab siasah, politik, strategi ni dia fleksibel. Okey. Okay, yang ni Ustaz tak sentuh lah. Hadis mutawatir dengan hadis ahad. Dia mutawatir, hadis yang ketulinan dia tinggi. Hadis ahad, ketulinan dia tak setinggi hadis mutawatir. Dua-dua ni wajib ikut. Dua-dua ni kita kategorikan dia sebagai hadis. Ahad pun hadis, mutawatir pun hadis. Daripada segi tahap ketulinan dia berbeza. Dan setengah ulama dia kata kesannya kalau orang yang mempertikaikan hadis mutawatir, dia boleh jatuh kafir. Tapi kalau orang yang mempertikaikan hadis ahad, maka dia tak jatuh kafir. Kalau hukum, tengoklah kalau hukum tersebut dah jadi hukum hadis mutawatir, kafir lah. Tapi kalau hukum itu hanya dengan hadis ahad saja, dia adalah tak kafir. Tetapi still dia dikira sebagai seorang yang fasik. Wajib ahad ke mutawatir ke wajib kita ikut. Dia dua-dua ni mutawatir ke ahad ke, sebenarnya dua-dua ni hadis sahih. Tapi dari segi perbahasan ulama usul fiqh, hadis sahih ni dia ada dua tahap. Sahih yang paling tinggi kita panggil dia sahih hadis mutawatir. Mutawatir ni confirm lah dia sahih. Sahih peringkat paling tinggi. Hadis sahih ahad dia peringkat rendah sikit. Yang ni kebanyakannya dalam kitab-kitab sahih. Kitab sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Khuzaimah dan sebagainya. So ini hadis ahad. So dalam usul fiqh ada perbahasan jenis sahih. Bukanlah kata sahih itu satu jenis je, tidak. Kalau hadis sahih dengan hadis mutawatir berlawan, hadis mutawatir yang benar. Contoh hadis mutawatir kata Nabi buat begini. Hadis ahad kata Nabi buat benda lain. So yang kita pegang adalah hadis mutawatir. Sebab hadis mutawatir ni dia lebih kuat lah. Lebih meyakinkan. Tahap dia tu pun tahap tinggi. 98, 100. So ini ada perbincangan ulama-ulama usul fiqh tentang tahap hadis ahad. Tapi ini Ustaz tak sentuh lah. Tapi perbahasan dia panjang lah. Okey, yang ni nasih mansuh, yang ni pun tak termasuk lah slide ni sebab kita dah bincang. Dalam hadis pun ada hadis nasih mansuh. Nasah, bab nasah pun ada. Sebagaimana kita dah bincang semasa dalam bahagian Al-Quran dulu. So, saya tak nak ulang lah. Tak pergi kepada ijma'. Okey, kita dah bincang tentang Al-Quran, sumber hukum, hadis, ataupun sunnah.
Lepas tu kita pergi pula sumber hukum yang ketiga, ijma'. Maknanya dari segi ranking ni, mula-mula kita kena refer Al-Quran dulu. Dah refer Al-Quran, lepas tu kalau ada hukum, kita berpakailah hukum yang ada daripada dalam Al-Quran. Kalaulah tak ada, kita pergi pula kepada As-Sunnah, hadis. Hadis ni memang banyak. Ratusan ribu hadis. Imam Bukhari masa dia nak buat hadis, nak kumpulkan hadis dalam Sahih Bukhari dia tu, dia menapis daripada ratusan ribu. Habis tinggal hanya beberapa ribu, 3-4 ribu hadis saja. Barulah dia masuk yang dia rasa paling-paling dia rasa sahih. Yang lain tu dia tolak. Okey, itu hadis. Sumber hukum. Bila kita nak menghukum, kalau ada hadis, kita pakailah hadis. Tapi kalau tak ada hadis, kita pergi kepada dalil yang ketiga dari segi rankingnya adalah ijma'. Ijma' ni maksudnya kesepakatan. Kesepakatan ulama terhadap sesuatu hukum. Okay, kita kumpulkan ulama-ulama, maksudnya ulama fiqh lah. Kumpulkan semua ulama-ulama. Katalah ulama fiqh, pada zaman kita ni ada 1 juta orang. Kumpullah 1 juta. Kumpul, buat bincang, keluarkan hukum. Kalau satu hukum tu semuanya sepakati, maka hukum ni dikenali dengan hukum yang terhasil daripada proses namanya ijma', bersepakat. Tapi kalaulah daripada 1 juta tadi tu, hanya beberapa adalah 10 orang, 100 orang ataupun 1000 orang yang tak setuju, ataupun bergantunglah. Setengah ulama kata kalau seorang pun tak setuju dah tak jadi ijma' dah. Kalau setengah ulama boleh kata kalau jumlahnya 10% dah barulah dikira tak ada ijma'. Tapi kalau setakat 10% okey lagi lah. Maknanya 10% tu kita anggaplah tak ada masalah. Dah jadi dah ijma' walaupun apabila 90% setuju. Okey. Kalaulah semua ulama ataupun memang terlampau ramai hanya beberapa persen saja yang tak setuju ataupun tak ada langsung yang tak setuju, ijma' lah. Tapi kalau ada yang setuju, ada yang tak setuju, walaupun ramai yang setuju, maka kita tidak panggil dia ijma'. Kita panggil satu istilah yang ulama pakai, dia panggil ittifaq. Ittifaq ni setuju. Ittifaq ni majority. Ittifaq majority. Katalah ada 1 juta, 90, 80 setuju, 20% tak setuju, kita panggil dia ittifaq. Ittifaq ulama kata 80% semua setuju. Yang 20% tu yang minority. Tapi kalau ijma' ni dia kena lagi tinggi. Mungkin 98%, mungkin 100%. So, hukum yang terhasil daripada persepakatan 98%, 100%, barulah dipanggil ijma'. Tapi kalau setakat 80%, 70% je setuju, dia tak panggil ijma', dia panggil ittifaq. Okay, jelas ya? Okay, ijma' persepakatan. Semua setuju, okey, yang ni harus. Contohnya lah vaksin. Ulama' boleh kata ijma' lah kot, tak rasa. Ataupun kalau tak ijma', hampir ijma' lah. Tapi ada jugalah yang tak setuju. Beberapa orang yang tak setuju. Tapi boleh kata majoriti ulama' semua kata vaksin ni boleh. Tapi kalau dekat pondok-pondok dekat kat Malaysia ni ada juga ustaz-ustaz yang tak setuju dengan vaksin. Sebahagian ustaz-ustaz yang di pondok yang dia tak apa setuju dengan vaksin. Tu kita panggil dia ittifaq lah. Tapi kalau benda-benda yang memang semua ulama' setuju, kita panggil dia ijma'. So ijma' ni mesti datang daripada ulama' fiqh. Sebab ulama' fiqh ni yang tahu tentang hukum fiqh.
Kita nak bincang pasal hukum fiqh, bukan nak bincang pasal ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu apa lagi? Ilmu bahasa, lugah, tak. Kita nak bincang ilmu fiqh. Hukum fiqh. So bila kita nak bincang hukum fiqh, kita kena tanyalah ulama fiqh. Hukum fiqh kena tanya ulama fiqh. Jangan tanya ulama hadis. Kadang-kadang kalau tengok di Malaysia ni bergaduh ulama hadis dengan ulama fiqh. Ulama fiqh kata boleh buat maulud, ulama fiqh kata boleh buat tahlil, baca kunut. Itu ulama fiqh. Ulama fiqh ni dia agak fleksibel. Sebab bagi ulama fiqh ni dalil tu adalah sesuatu sifat yang pelbagai. Banyak benda-benda yang boleh kita jadikan dalil. Bukannya hanya perbuatan Nabi saja ataupun hadis. Sebab ada ijma', ada qiyas lagi. Tapi kalau ulama hadis ni di Malaysia, wallahualam, Ustaz tengok dia orang ni agak jumut sikit. Dia agak sempit. Apa yang Nabi buat? Bolehlah kita buat. Nabi tak buat? Tak boleh buat. Maulud, zaman Nabi tak ada? Tak boleh. Apa lagi? Tahlil. Tak boleh. Zaman Nabi tak ada orang buat tahlil pun. Doa. Tak ada. Doa selamat. Apa lagi? Saidina. Tak boleh letak Saidina. Allahumma salli ala Muhammad je. Sebab zaman Nabi, Allahumma salli ala Muhammad je orang sebut. So pandai-pandai letak Saidina Muhammad tak boleh, bid'ah. So dia orang ni ulama hadis di Malaysia ni banyak sangat perkara yang bagi dia orang menjadikan bid'ah. Itu bid'ah, ini bid'ah lah. Sebab dia orang ni sempit. Apa yang Nabi buat, Nabi buat. Tak boleh buat. Apa yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Bid'ah semua. Tetapi ulama fiqh luas. Dia kata bid'ah itu maksudnya benda yang tak ada dalil langsung, benda yang dilarang pula. Yang ni benda yang tak ada larang. Bagi orang makan, tak kisahlah tahlil ke apa benda ke, buat doa selamat ke, kenduri ke, tak ada masalah. Termasuk dalam digalakkan bagi orang makan dan lain-lain lah. So pastikan ulama fiqh sajalah. Jangan tanya hukum ulama hadis. Tanya hadis boleh. Hadis ni kita kena faham, hadis bahan mentah. Al-Quran pun bahan mentah, dia nak proses dulu. So yang ada kemampuan untuk proses bahan mentah ni bukan ulama hadis. Ulama hadis ni dia hanya cerita hadis sahih tak sahih saja. Itu metod pengkajian. Dia cerita tentang perawi siapa perawi hadis ni, dia cerita tentang penyakit-penyakit yang ada dalam hadis dan sebagainya lah. Tapi yang nak proses menjadi hukum, ulama fiqh. So bila kita nak ijma', tanya ulama fiqh lah. Bidang ibadah, muamalat mendekat jenayat. Dalam bab akidah, kalau akidah berkaitan dengan hukum, kenalah. Orang tu kafir ke tak kafir, menjatuhkan apa syahadah, hukum fiqh lah. Tapi keimanan, perbahasan sama ada Allah, dosa kedudukan dan orang kafir. Yang ni termasuk di dalam, maka itu termasuk ijma'. Yang ni yang tak termasuk berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat 20, dalil-dalil berkaitan dengan sifat 20 dan sebagainya. Itu tak termasuk dalam skop urusan dunia, kenegaraan, ketenteraan, politik, kebajikan. Maka ia tak termasuk dalam ijma' kerana ia berdasarkan keperluan semasa. Yang lepas tu ijma' ni pula hanya sah jika ia dibuat oleh para fuqaha daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Ini berdasarkan hadis. Nabi kata la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nabi kata umat aku ni tidak akan bersepakat di dalam perkara kesesatan. Maknanya bila umat Nabi Muhammad bersepakat, pastilah benda itu sesuatu yang di dalam perkara yang boleh diterima. Maknanya Nabi mengakui persepakatan para ulama dia ataupun ulama umat dia. Okay. Dalil ijma' ni ada kisahlah zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduklah dengan dia punya anak-anak murid dia. Satu hari datanglah orang tua tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masa tu memang dah tokoh besar, pengasas mazhab lah, memang orang alim besar. Lepas tu dia pergi Imam Syafi'i. Dia kata, Syafi'i, bagi aku dalil ijma' ni.
daripada Al-Quran. Yang ni hadis kan? Atas ni hadis. Ni hadis. Daripada Al-Quran. Imam Syafi'i jadi tak boleh nak jawab. Senyap, tenganga Imam Syafi'i. Jenuh dia fikir kat sejam. Tak boleh nak jawab. Lelas sekali orang tua tu kata gini lah. Imam Syafi'i aku bagi kau masa 3 hari. Dapatkan dalil ijma' daripada Al-Quran. Lalu sampai hari ketiga, orang tua tadi pun datang lah. Tuntut janji dia lah. Lalu Imam Syafi'i pun bacalah hadis ni. Bacalah ayat ni. Wa man yushaqiqir rasul, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasul, mim ba'di ma tabayyana al-huda, sesudah datang daripada petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikut bukan jalan orang mukmin. Orang mukmin ni dia ada jalan dia. Tapi orang yang menyakiti Nabi, dia mengikut pula jalan bukan jalan orang mukmin, maka nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia apa yang dipilihnya, wa nuslihi jahannam. Tapi ingat, hari kiamat nanti kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, masa asmasirah. Neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. So ini fokusnya. Jalan orang mukmin. Maknanya jalan orang mukmin ni kita wajib ikut, termasuklah persepakatan orang mukmin atas sesuatu hukum. Kalau semua orang mukmin, maknanya ulama lah. Semua ulama kata benda tu wajib, wajib kita ikut. Kalau kita mandai-mandai, macam-macam orang sekarang ni, baru ni orang kata Allah tu apa? Tuhan tu makhluk halus. Ada dengar? Siapa dengar? Dalam rakaman video, semua makcik tu. Tuhan tu makhluk halus. Makhluk yang tak nampak dia kata. Kan dah bahaya tu kan, akidah. Okey. Jenis ijma'. Ijma' soreh ada, ijma' sukuti ada. Ijma' soreh ni, ijma' yang soreh ni maksudnya jelas. Maknanya jelas lah. Semua tahu dah. Okey. Semua mengisytiharkan, semua ulama kata, semua angkat tangan ataupun semua kata, okey, saya memilih hukum dia haram. Semua kata haram. Soreh, jelas. Sukuti ni, tak jelas. Ataupun sukuti ni ijma' yang berlaku secara senyap. Contohnya, sebahagian ulama kata haram. Lepas tu ulama lain dia senyap. Dia tak kata apa-apa. So katalah kalau katalah kita ada sejuta ulama. Setengah juta ulama kata haram. Lagi setengah lagi senyap. So ijma' soreh sukuti ni maknanya ijma' yang mana sebahagian sebut jelas, sebahagian lagi senyap. So bila dia orang senyap, maka dia orang dikira sebagai setuju. Kalau dia tak setuju, dia kena bagi tahu. Tapi kalau dia setuju, dia bermaksud dia dah apa? Dia bila dia senyap, maknanya dia kira seolah-olah macam dia setuju. Ya. Okay, itu beza ijma' soreh dengan ijma' sukuti. Ijma' yang okey.
So itu ijma' sharih, ijma' syukuti. Dan ijma' sah melalui percakapan mereka para fuqaha dan juga sah melalui perbuatan. Boleh juga ijma' ni secara bercakap. Kami semua setuju. Sah juga setengah ijma' ni melalui kami semua setuju. Yang lain dia tak cakap, dia angkat tangan. Ataupun apa perbuatan. Dia tak cakap setuju pun, dia tak setuju pun. Katalah ijma' ulama kata Bitcoin. Hukum Bitcoin, separuh kata okey halal. Separuh lagi dia senyap. Tapi ijma' yang senyap tu, dia orang juga main Bitcoin. Contoh. Ataupun dia orang juga melabur dalam Bitcoin. So menunjukkan perbuatan juga boleh dikira sebagai tanda dia orang setuju. Dan bila semua setuju, sama ada persetujuan dengan percakapan, persetujuan dengan perbuatan ataupun dia senyap sahaja, maka terhasillah ijma'. Okey. Ini contohlah. Okay, last kali contoh ijma' dalam bidang muamalat. Kewajipan zakat. Zakat simpanan. 20 dinar. Maknanya 20 dinar ni yang ijma'nya. Ijma' ulama' 20 dinar samaan dengan 85 gram emas. Okey, 85 gram emas. Sekarang ni 1 gram, tak silap Ustaz, nilai dia 1 gram RM230. So kalilah 85. Apa tu? Orang dalam 20,000 lebih kan. So ini nisab. Siapa yang dah mencapai duit ni, 20k lebih ni, lepas tu pula setahun, kena. So 20 dinar ni contoh benda yang ijma'. Tak ada dah orang kata 20 dinar, tak ada dah orang kata saya punya pandangan 18 dinar lah. Tak boleh, benda ni nak ijma' dah. Kalau siapa yang kata kurang, lebih, dia dosa lah. Boleh jatuh haram. Janin tidak dikenakan zakat. Ijma'. Sepakat ulama' kata janin macam mana? Zakat kita kena zakat. Walaupun janin ni ayah dia meninggal tiba-tiba. Anak dalam kandungan. Ayah meninggal dia contoh. So, tak kena zakat. Okey, larangan aset sebagai modal bagi musyarakah. Dalam musyarakah, ada belajar musyarakah kan? Modal mintilah dalam bentuk cash. Ataupun barang yang dinilai dengan cash. Tapi kalau modal dalam bentuk barang, aset, awak modal apa? Saya punya modal duit 1 juta. Awak punya modal tanah sekeping. Tak boleh. Tanah tu mesti dinilai. Dinilai kepada cash. Tapi kalau tanah tu sendiri sebagai modal tanpa dinilai, tak boleh. Bertentangan dengan ijma'. Keharusan rahan ketika musafir. Rahan ni gadai kan? Musafir. Dalam Allah sebut, wa in kuntum ala safarin, jika kamu dalam musafir, walam tajidu katiban, kamu tak ada penulis hutang, maka farihan. Maka bolehlah gadaikanlah barang kamu. Allah sebut dalam musafir. Bagaimana pula kalau kita bukan dalam musafir? Kita duduk kat Selangor, duduk kat Tanjung Malim, maka boleh tak boleh kita buat gadaian sebab Allah sebut dalam musafir. Kita kata boleh jugalah. Ijma'. Ulama' kata tak ada masalah. Musafir ke tak musafir ke bukan persoalan. Kalau kita perlukan duit, kita boleh gadai. Okay.
So, sampai ke situ ada soalan? Ikhlas nanti kita sambung lah. Ada soalan? Awak-awak sekalian? Ayyuhal tullab jami'an. Hal indakum al-as'ilah? Soal? Ustaz. Tak ada soalan Okay, kita selesai lah. Maknanya kalau kita boleh recap balik, kita boleh ulang balik. Kita bincang awal, kita dah bincang tentang hadis. So, fokus kita pada hari ni adalah hadis lah kan. Hadis daripada apa maksud hadis, apa jenis-jenis hadis, hadis qauli, fi'li, takriri, contoh-contoh hadis. Tutup. Kita dah bincang tentang ijma' hadis. Perbahasan hadis kita tadi juga panjang kan. Jenis-jenis hadis, lepas tu perbincangan tentang hadis mutawatir, hadis ahad, perbincangan tentang hadis qauli, fi'li, dan juga kita dah bincang tentang qiyas. Qiyas ada jenis, apa maksud qiyas? Qiyas adalah, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama', semua ulama' di atas sesuatu hukum. Tak ada pun yang tak setuju, semua setuju. Kalau tak setuju pun mungkin sikit sangat lah jumlah 1%, 2% gitu je, ataupun semua. Lepas tu ijma' ni, dia ada ijma' soreh, ada ijma' sukuti. Soreh ni ijma' yang jelas. Ijma' yang semua jelas dia orang sebut, dia orang buat. Ada sukuti ni dia senyap je. Dia tak cakap pun dia setuju, dia tak cakap pun dia tak setuju. Yang ni juga ulama' sebagai ulama' dia kata boleh diterima. Dan juga ijma' ni mesti dilakukan oleh ulama' hadis, ulama' fiqh, bukan ulama' hadis. Begitulah juga isu-isu hukumnya, hukum berkaitan dengan hukum fiqh. So ini juga kena kita kena faham lah. Sebab kadang-kadang bila tak berapa faham isu yang kita bincangkan ni, sebenarnya banyaklah berlaku polemik di luar sana. Ada orang kata bid'ah, ini tak boleh, itu tak boleh. Ada orang kata tak kuat, tak kuat. Ada maudhu', dhaif dan sebagainya lah. So, Ustaz rasa itu sahaja perbahasan kita pada kali ini. Kita dah minggu ke-9 kan. Kuis kita dah ada buat 2 kan. Kuis Google Form. Nanti Ustaz ingat Ustaz akan buat lagi minggu depan kot. Dah kita buka nanti. Pukul 10 ataupun minggu ke-11. Kita akan buat lagi lah satu kuis. Dan minggu terakhir kita akan kena ada 4 kuis Okay, itu saja. Wallahualam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi. Ustaz.